Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menggunakan forum kita pada malam ini dengan kitab Al-Fatihah. Jadi Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu forum perdana sempena Karnival Cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimuliakan Pengurusi Surau dan Sekolah sehingga barisan penjaga surau pengarah program Karnival Cinta Rasul Surau Al-Jazz Kota Warisan 2016. Seterusnya tetamu yang diraikan panel yang dihormati, yang pertama adalah Ciu Ustaz Izzat Fatmi Syam, dan yang kedua adalah Dr. Nick Salida Suhaila binti Salat. Dan pada malam ini forum kita dibawa khas oleh Bukit Putih. Cuma dia orang tak bagi tahu awal, kalau tidak saya pun tak. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, setelah seminggu kita berkarnival, setiap malam kita program penuh dengan majlis ilmu, dan malam ni adalah malam di puncak. InsyaAllah kita akan mendengar sedikit kupasan daripada dua orang panel kita, Ustaz Izzat dan juga Dr. Salida, tentang topik yang kita akan bincang pada malam ini ialah yang berkaitan dengan masyarakat, pemimpin dan negara. Jadi kita nak tengok adakah syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada tak angle-angle ataupun aspek-aspek yang disentuh mengenai konsep kenegaraan. Okey. Jadi kita tidak mahu melengahkan masa, tidak perlu kita bercerita itu panjang. InsyaAllah kita akan mulakan dengan Ibu Izzat yang akan mengupas lebih dahulu tentang konsep sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandangkan karnival kita ini adalah berkaitan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada diri Rasul itu adalah uswah hasanah. Jadi sebagai mukadimah kepada forum kita pada malam ini, jadi kita insyaallah minta Ustaz Ibu Izzat untuk mengupas tentang konsep sunnah itu secara umum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tak semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih kepada Fadil Ustaz selaku moderator, Tuan Pengurusi Surau, ahli kuasa, seluruhnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni saya kira takut di tengah, sebab kiri dan kanan adalah guru kepada isteri saya di USIM. Jadi saya kena kepit tengah-tengah malam ni. Isteri saya bekas belajar di dalam jurusan Fiqh Fatwa di Fakulti Syariah dan Undang di USIM. Sempat belajar dengan Dr. Nick dan juga Ustaz. Jadi saya duduk tengah ni. Kalau burger tu jadi daging, tengok saiz pun ya dah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya suka nak sambung ayat yang Ustaz baca tadi sebagai mukadimah. Ya Allah rakamkan dalam surah Ahzab, surah yang ke-33 pada ayat yang ke-21. Sebab kami malam ni soalan pun tak tahu pun dia. Ustaz tanya je nasib nak jawab. Baik, sebab dia dalam kerangka tema so apa Ustaz tanya, kita cuba bincang insya-Allah. Yang pertama, saya nak bawa perbincangan ayat ini dalam kerangka yang sedikit berbeza. Sebab biasanya kalau kita nak faham satu ayat, kita akan baca kitab tafsir yang masyhur. Tak kira lah kitab tafsir mana-mana kita belajar, paling ringkas Ibn Abbas mungkin. Tapi saya nak bawa pandangan seorang tokoh barat yang beliau merupakan seorang aktivis mempertahankan agamanya, yakni agama Kristian. Dalam sebuah buku yang dikarang oleh beliau, namanya Michael H. Hart. Tuan-tuan mungkin pernah baca buku. Dia
menulis satu buku 100 most influenced people in history in the world. 100 manusia paling berpengaruh dalam sejarah di dalam dunia. Saya baru habiskan secara betul-betul habis buku ni tak sampai sebulan dulu. Sebelum dibaca sikit-sikit gitulah. Celup sana sikit, celup sini sikit. Baru habis betul-betul. Dan apa yang menariknya dalam buku beliau ini, dalam mukaddimah, dia telah menyebut kerana apa dia menyenaraikan satu manusia yang sangat agung namanya Muhammad, peace be upon him, dia tulis. Dalam mana 100 manusia paling berpengaruh itu disenaraikan Nabi Muhammad SAW duduk tempat paling atas sekali. Dia penganut agama Kristian yang tegar, tapi disenaraikan Jesus Christ di tempat ketiga. Nombor 2 Thomas Edison, tuan-tuan yang buat lampu. Dia bagi alasan lah kenapa disenaraikan Thomas Edison di tempat kedua. Mungkin kerana dia rasa Thomas Edison menjadi mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, barangkali. Jadi nombor 2. Tapi dalam muqaddimah disebut tentang Muhammad ini, apa beliau kata? Beliau sebut, aku pasti tulisan aku ini akan mengejutkan pengikut Muhammad. Kerana aku, kata Michael H. Hart, menentang Muhammad, tapi aku menyenaraikan dia di tempat pertama. Dan aku pasti tulisan aku ini akan mengejutkan penentang Muhammad, kerana aku, kata Michael H. Hart, menentang dia, tetapi aku menyenaraikan dia di tempat pertama. Kerana satu perkara yang terpaksa aku akui. Dia kata beliau, Muhammadlah satu-satunya tokoh yang berjaya dalam 2 lapangan. Lapangan pertama dia kata lapangan sekular. Sekular ni pada dia pentadbiran, pengurusan kenegaraan dan sebagainya, yang kita akan sentuh malam ni. Yang kedua adalah lapangan agama. Bagaimana Nabi SAW mampu mentadbir agama dia, mampu mentadbir negara dia, mampu mentadbir keluarga dia dengan sangat berjaya. Maka walaupun aku menentang dia, kata Michael Richard, aku terpaksa mengakui bahawa dialah satu-satunya manusia yang tidak ada tolak bandingnya. Tuan-tuan, kalau rasa malas beli buku ni, boleh download PDF, saya rasa dah ada free. Baca sikit buku ni. Bayangkan bagaimana seorang penentang boleh mengkagumi Nabi SAW. Kalau kita baca ayat tadi separuh jalan, kita mungkin jadi seperti beliau. Allah sebut dalam surah Ahzab pada ayat ke-21 tadi, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah dah bagi tahu pada kita sesungguhnya pada Nabi Muhammad ini batang tubuh dia, perbuatannya, segala-galanya adalah contoh ikutan buat kita. Maka ia akan menyebabkan ramai orang kagum sama ada Islam atau bukan Islam. Dan saya yakin tuan-tuan, kalau kita ni semua yang ada dalamnya, ataupun anak-anak kita yang sedang seronok bergolek terlentang kat luar sana, kagum tak dengan Nabi? Kagum. Saya tingkatan 3 sendiri, bersama dengan guru kami, saya tengok dekat poster kuliah bulan ni, ramai guru-guru saya kat luar sana waktu duduk di Kedah. Antaranya Syekh Nuruddin, Syekh Nasri dan yang lain ni, yang makin khotan dengan Nemo dulu lah. Tingkatan 3, saya terlibat dalam satu demonstrasi membantah karikatur menghina Nabi SAW kerana dimasukkan dalam akhbar NST. Kami demo depan pejabat NST di Alustar Kedah. Yang datang demo tu punya marah, dia kata aku pantang, orang Kedah kan, dia kata aku pantang kelompok yang hina Nabi. Ni tuan-tuan, perempuan t-shirt tangan kat sini melekat kat badan. Orang hina Nabi dia pantang, tapi yang dia buat itu yang berlaku. Mereka ini sekadar menjadi pengkagum pada Nabi SAW. Kagum, Islam tak Islam, Muslim praktis atau tidak, dia kagum. Tapi kat mana silap dia? Sambungan dalam ayat tersebut, liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu Allah dah bawa dah di hujung tadi menceritakan siapa yang menjadi pengkagum dia tak cukup, tapi kena jadi orang yang buat macam mana Muhammad Nabi yang kita kasih ini buat, kita kena buat. Bagi orang yang yakin dia akan dibalikkan kepada Allah yaumul mahsyar kelak, di hari pembalasan kelak. Dia nak pembalasan dan balasan-balasan yang baik kepadanya, tak nak yang buruk, yang tak elok. Wa dzakarallaha katsiran, dia akan ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Bagaimana dalam kisah yang masyhur diceritakan oleh Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam dalam kitabnya 40 hadis akhlak mulia. Mungkin tuan-tuan pun dah hadam. Orang kita ni, kita 40 hadis khatam insya-Allah. Diceritakan suatu malam Sayyidatina Aisyah terjaga dan dapati Nabi tidak ada di pembaringan tempat tidur. Tuan-tuan, Nabi tidurnya sedikit-sedikit, kita sikit-sikit tidur. Beza tu. Nabi tidurnya sedikit-sedikit, Aisyah tengok Nabi tak ada. Maka Aisyah tengok, cari Nabi, Nabi sedang sembahyang di malam hari. Dari riwayat yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam ceritakan kaki Nabi bengkak kerana salat, sehingga Aisyah dalam keadaan tersebut bertanya, ya Rasulullah, anta Habibullah,
Wahai Rasulullah, suamiku engkau ini kekasih Allah. Kenapa semayang sampai bengkak kaki? Kita pernah kita semayang sampai bengkak kaki? Saya pernah semayang dalam keadaan kaki bengkak. Bukan semayang sampai bengkak kaki, semayang dalam keadaan kaki bengkak. Beza. Main bola kena teka bengkak seminggu lebih. Nabi jawab dengan ayat yang sangat pendek, yang dikategori sebagai jawami'ul kalim, kata-kata pendek yang memberikan mesej dalam makna yang besar. Apa dia? Afala akunu 'abdan syakura. Salahkah aku nak jadi hamba yang bersyukur? Jangan cerita sunnah yang kecil-kecil tu, tuan-tuan. Kita nak cerita pasal apa lagi? Kalau mungkin di kalangan orang lelaki, bukan kota warisan, tempat lain, dicerita tentang kalau sunnah mesti poligami, contoh. Yang tu semua orang lelaki ma'ruf, insyaAllah. Tapi sunnah lain yang kecil-kecil kadang terlepas pandang. Sunnah Nabi bangun malam tanpa henti. Sunnah Nabi sebut yang paling ringkas, contoh-contoh, nipiskan misai, panjangkan janggut. Boleh baca di kitab Syekh Alawi Maliki cerita tentang perihal batang tubuh Nabi. Kita kena janggut nak makan terus elok, oh, suap nasi tutup janggut. Janggut belah misai, janggut dari bawah kan. Kadang benda kecil kita tak perasan. Kalau Nabi sebut nipiskan misai, panjangkan janggut, kan seronok kalau betul-betul amal. Suami pun rela juga nak kongsi gelas dengan isteri, isteri rela nak kongsi gelas dengan suami. Minum air, bismillah. Sila ambil air lah, ambil ni. Sila ambil. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Mulai minum air dah tempat kelima dah hari ni, seorang habis lah. Baik. Isteri tengok suami minum, lepas tu dia boleh kongsi. Cuba yang misai suami panjang. Suami minum tenggelam kembang dia sawah. Gamak kena kongsi dah. Tak ada pula. Mana ada orang ambil air nak minum benam ke bawah ada? Kacau ada janggut. Tak ada. Itu benda kecil. Kita nampak pada benda yang kita rasa berkepentingan. Sedangkan kalau betul kita nak amalkan sunnah Nabi SAW dalam hidup, kena tengok dalam kerangka yang besar. Dan malam ni saya tak nak cerita yang kecil-kecil ni perihal diri keluarga dah. Tapi kita akan fokuskan dalam pusingan perincian nanti, pusingan kedua nanti, tentang sunnah-sunnah dalam bentuk kenegaraan, dalam bentuk gerak kerja dakwah yang besar, yang mana barangkali kita abaikan. Kalau betul lah kita nak jadi sahabat Nabi SAW yang mampu menjadi contoh ikutan yang baik, yang mengamalkan benda yang dahsyat-dahsyat, yang hebat-hebat, maka kita kena lihat dalam kerangka yang lebih besar. Kalau betul kita mengaku kita orang yang nak dapat yang namanya sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebab ni bahagian introduction, permulaan, kira ta'aruf baru. Jadi saya nak bagi kesimpulan untuk pusingan pertama secara ringkas. Bila sebut sunnah Nabi SAW, ingat dua benda yang kita nak sebut malam ni sebelum kita bincang topik besar. Yang pertama, jangan sekadar menjadi pengkagum. Tak boleh. Kagum saja tak cukup, tapi kena jadi orang yang kagum dan mengamalkan. Dua benda. Sebab tu ayat tadi Allah sebut dengan terperinci. Bukan sekadar tengok Nabi sebagai contoh ikutan yang baik, tapi liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Dia tahu kita ini masing-masing tahu nak balik bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar, hari akhirat kelak. Kita tak nak jadi golongan yang Allah ceritakan dalam surah As-Sajdah pada ayat yang ke-12 kita baca pagi kemarin. Kita tak sempat dengan imam sampai habis dah sujud sajdah. Ya. Ayat ke-12 Allah ceritakan satu golongan yang kamu akan dapat saksikan mereka ini. Allah hina mereka di yaumul mahsyar kelak kerana dosa dan kesilapan mereka, yang mereka ni tak sempat bertaubat kepada Allah. Akhirnya mereka mula merayu dalam kisah yang masyhur yang selalu kita sebut, farji'na ya Allah, farji'na ya Allah, balikkan kami ya Allah ke dunia. Pasal apa? Kat dunia kagum pada Nabi, tapi sekadar kagum tak buat. Jadi macam Michael Hinchard tadi, kita doakan mudah-mudahan beliau mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka jadilah orang yang mengamalkan sunnah Nabi, bukan sekadar mengkagumi, tapi mengamalkan. InsyaAllah dalam pusingan kedua, dalam perincian nanti kita ambil masa panjang sikit, kita akan sentuh dalam konteks yang sangat besar. Saya nak bawa dua kisah. Yang pertama, kisah pemulawan Nabi SAW dan ujian-ujian sepanjang proses tersebut sebelum berlakunya peristiwa hijrah Rasul SAW. Yang kedua, kisah riwayat oleh Zaid bin Harithah ketika mana Nabi SAW masuk ke Bukit Taif. Dan waktu itu kita banding dengan diri kita, layak ke kita nak mengaku orang yang ikut sunnah Nabi SAW kalau belum sampai berpijak di tahap tersebut. Saya rasa pada dulu untuk pusingan pertama. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Biwizat atas penjelasan yang saya rasa simple tapi mudah difaham sebagai pembuka bicara. Memang kalau kita nak
nak tengok kehebatan seseorang itu bukan melalui lisan sahabat ataupun orang dekat dengan dia. Sebab kadang-kadang mereka boleh mengampu, mereka boleh bodek. Tapi kalau musuh sendiri yang mengakui kehebatan, maka itulah kita panggil satu kebenaran tentang karakter seseorang. Sebab itu apabila dipuji ataupun diakui kehebatan Rasulullah SAW oleh orang yang bukan Islam, walaupun sebenarnya kita tak kisah pun orang bukan Islam tu puji ke tak puji Nabi ke, kita tak kisah pun sebenarnya. Sedangkan yang sepatutnya diambil kira ialah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Tapi kalau tahap orang bukan Islam pun boleh mengakui kehebatan Rasulullah SAW, maka kita sebagai orang Islam ni sepatutnya lebih-lebih lagi, seperti mana yang disebutkan, bukan setakat mengagumi, tetapi kena ikut. Baik itu kalau kita tengok perarakan Maulidur Rasul, Ma'al Hijrah dan sebagainya, datang awal. Sebab perarakan pukul 7 pagi, datang pukul 5 pagi sebelum subuh. Tetapi daripada yang datang ramai-ramai itu, berapa orang yang masuk ke masjid, ke musyurah untuk solat subuh. Sedangkan dia datang untuk berarak Maulidur Rasul. Jadi benda tu tak kena tuan-tuan dan puan sebagai peringatan. Tapi alhamdulillah, insya-Allah minggu lepas tu bila kita berarak di hadapan surau kita ni sampai ke warisan setia, kita pastikan bahawa tuntutan kita sebagai seorang Muslim, terutama yang solat subuh lah, kita jaga, insya-Allah. Baik. Untuk seterusnya kepada Dr. Ni, mungkin Dr. boleh jelaskan kepada kita seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Khaldun dalam kitab dia Al-Muqaddimah, iaitu dia panggil al-insan madaniyun bil-tab'i, iaitu seorang manusia, kita sifatnya adalah madani. Apa maksud madani? Maksudnya kita saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Kita tak boleh hidup seorang-seorang. Kita hebat ke mana pun, kita memerlukan orang lain. Orang lain pun perlukan kita. Jadi mungkin Dr. boleh jelaskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك خلاق عظيم وإنك سميع عليم إنك غفور رحيم إنك رب العرش العظيم إنك البر الجلال الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Terima kasih berbahagia Dr. Irwan Muhammad Supri selaku moderator kita pada malam ini, sahabat saya di USIN, yang saya hormati Ustaz Izzat, yang berbahagia Tuan Haji Abdullah bin Man, pengerusi surau, pihak urustia jawatan kuasa, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu kira kuat sikit daripada Ustaz lah jawab salam kan tadi. Ada Ustaz kata kalau jawab salam perlahan tanda nak mati. Betul tak Dr. Irwan? Tak ada lah gurau saja. Mungkin juga kita mendoakan kesejahteraan tu maknanya termasuklah kita doakan panjang umur. Jadi kalau orang doakan kesejahteraan kita, ramai-ramai lagi lah panjang umur insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apabila disebut soal bermasyarakat, maka contohnya di depan kita hari ini adalah jelas, iaitu kita lah ahli masyarakat. Sebab itu bila bicarakan soal amanah, yang mana Nabi kata la imana liman la amanata lahu, yang tidak akan amanah kita ini, tidak akan ada iman di dalam diri kita sekiranya kita bukan orang yang amanah. Jadi saya sebut tentang amanah kerana amanah ini berkait dengan masyarakat. Dan kalau soal amanah, yang pertama sekali adalah amanah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selepas kita mengukur adakah kita amanah kepada Allah, maknanya kita tunaikan ibadah, kita tunaikan tanggungjawab kita kepada Allah yang baik dengan sempurna, maknanya kita amanah kepada Allah. Selepas amanah kepada Allah, kita nilai balik adakah kita amanah pada diri sendiri. Ya, amanah tak kita pada tangan kita, amanah tak pada mata, amanah tak pada gusi, amanah tak pada gigi, amanah tak pada kaki. Kalau kita tidak amanah kepada tubuh badan, contohnya orang merempit, ya,
Dia tahu dengan risiko dia bawa motor laju, ya, semalam ke kemarin, 4 terus, lupa 4 terus semua aksiden meninggal berlaku. Di mana ya? Dia tidak amanah kepada tubuh badannya sebab dia tahu akibat daripada perbuatan tersebut boleh menyebabkan kematian pada dirinya. Jadi kalau dia mencederakan anggota badan, maknanya dia tidak amanah pada diri sendiri. Nabi kata apa? Inna li jasadika alaika haqqan. Ya, ada dalam setiap tubuh badan ini, setiap satu organ itu hakmu sendiri. Jadi sebab itulah, ya, gigi kita pun kita jaga. Gigi yang elok misalkan, mata yang elok contohnya, itu menandakan orang itu amanah. Sebab dia boleh jaga mata dia supaya mata dia tidak rosak. Ya, itu amanah yang kedua. Amanah yang ketiga ialah amanah kepada keluarga. Kalau seorang ibu, dia amanah tak sebagai ibu. Kalau seorang anak, dia amanah tak sebagai anak. Seorang bapa, seorang suami, seorang atuk, seorang bapa saudara, amanah tak kepada anak saudara yang tidak diberi nafkah oleh ayah dia. Maka kita lah menanggung anak saudara kita pasal kita adik-beradik lelaki di sebelah ayah kepada anak saudara kita. Itu contoh amanah pada keluarga. Kemudian yang keempat, baru sampai amanah kepada masyarakat dan perkhidmatan. Amanah pada masyarakat. Kita sebagai ahli masyarakat, apa kita nak buat pada masyarakat menjadikan kita ini orang yang amanah? Yang maksud masyarakat itu kita lihat ada 3 yang jelas. Ya. Yang pertamanya sekelompok manusia. Dia mesti ada manusia. Tak ada manusia, tak ada masyarakat. Sekelompok manusia. Yang kedua, tinggal bersama. Dan yang ketiga, terikat dengan adat dan budaya yang sama. Ya, agama tak sama, tak ada masalah, boleh bermasyarakat. Adat budaya mesti sama. Jadi 3 perkara itu sudah cukup menjadikan kita ahli masyarakat, duduk dalam masyarakat. Jadi dengan itu, apa yang kita kena buat sebagai ahli masyarakat, itu yang pertama. Ya, yang pertama sekali kita kena kenal ahli masyarakat. Memang kita tidak boleh hidup seorang-seorang. Kita kena kenal ahli masyarakat. Kita kenal semua kawan kota warisan. Kenal mereka dah. Sekelompok orang yang datang masjid subuh, kenal semua. Ya, ataupun yang datang masjid masa maghrib, kita kenal semua. Dan kemudian kita tengok balik semula, ya, kalaulah ahli masyarakat kita pun kita tak kenal, anak-anak kita adakah kita kenal? Ya, itu mengukur tahap amanah kita dalam menjaga tanggungjawab. Ya, saya nak tanya ibu-ibu yang ada di sini, berapa orang anak ibu-ibu sekalian generasi Z angkatan? Oh, ini semua orang tak kahwin lagi ke apa? Kan tak ada anak lagi ni lah. Ataupun berapa orang ibu-ibu anaknya ramai generasi Y angkatan? Seorang je yang ada anak kat sini. Yang anak ramai Alpha, generasi Alpha. Oh, tak ada generasi Alpha. Ke anak dia ramai generasi X, angkat tangan. Dan macam mana nak tahu siapa ahli masyarakat kita, anak kita pun kita tak kenal generasi apa. Ya, saya tanya lagi satu soalan. Takut ibunya pun tak tahu dia generasi apa. Generasi X lahir tahun 1965 hingga 1980. Ya. Kemudian generasi Y lahir tahun 1981 hingga 1994. Dah boleh anggaplah anak dia ramai generasi apa. Kemudian generasi Z tahun 95 hingga 2010. Ada? Kan dah ramai. Dah sikit orang ada anak. Kemudian generasi Alpha lahir tahun 2011 sampai 2025. Ini Alpha lah ni, yang ramai Alpha ni, ya. Jadi kalau tak tahu, dalam Islam tidak ada teori generasi. Yang kita tahu zaman Jahiliyah, kemudian zaman Nabi, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian zaman seterusnya sehingga kepada hari ini. Tetapi teori generasi, orang barat haji, sebab dia percaya dalam masyarakat orang berbeza perlu dilayan dengan cara yang berbeza. Sebab itu dalam agama kita itu kita akan mendidik anak-anak kita mengikut zaman mereka, bukan kita didik ikut zaman kita. Justru kita kena tahu siapa anak kita dengan zamannya dan ahli masyarakatnya. Ya, jadi tadi Ustaz ada sebut Thomas Edison. Dia orang pertama yang mencipta apa dia? Minas Zulumati ila Nur. Apa dia? Mentor. Lampu lah sama lebih kurang. Thomas
adalah seorang yang genius. Sampai dia boleh invent lampu kita guna sampai hari ini. Tak ada lampu gelap kita. Masa dia kecil-kecil besar tu, dia pergi sekolah, cikgu bagi surat pada dia, suruh bagi pada mak dia. Dia pun bawa balik surat, tunjuk pada mak, dia kata cikgu suruh mak baca. Mak dia pun baca. Baca-baca menitik air mata, titik tak titik air mata. Dia pun tanya lah mak dia, cikgu cakap apa? Mak dia baca, mak dia kata, cikgu kata Thomas Edison adalah budak genius. Jangan datang sekolah, sebab sekolah tidak mampu mengajar Thomas Edison ini. Tidak ada ruang untuk dia di sekolah. Minta tolong mak dia jaga dan ajar sendiri. Bermula daripada itu, Thomas Edison tak pergi sekolah dah. Sekolah dah tak sanggup jaga budak genius. Sampailah dia dikenali sebagai seorang inventor kepada dunia dalam mentor ini. Kemudian mak dia meninggal, dia kemas rumah, dia buat clean, apa orang panggil, spring cleaning tu. Dia jumpa surat tu balik, dia nak baca. Dah jadi sejarah adalah dia baca surat tu balik. Tuan-tuan tahu tulis apa dalam surat tu? Thomas Edison adalah seorang kanak-kanak yang dalam bahasa Inggeris, saya tak malah nak sebut bahasa Melayu, mentally ill, sakit mental. Jangan benarkan dia ke sekolah, jaga sendiri. Kami tak mampu nak jaga di sekolah. Mak dia kata pada anak, sakit mental ke? Tak. Dia kata genius, dia tak kata sakit mental. Jadi mak ni bila tahu anak dia dianggap begitu oleh ahli masyarakat, tapi dia positif mengatakan anak dia sihat dan anak dia bijak. Dia ajar anak dia cara orang bijak, cara orang sihat, cara orang baik. Tetapi cikgu tak mau. Dan akhirnya dihadap siapa? Thomas Edison hari ini. Ini sebab ustaz sebut, ala-ala ustaz sebut, saya cerita lah. Jadi di situ, kalau kita tidak kenal siapa ahli dalam masyarakat kita, maka susah kita nak bermasyarakat. Kalau kita tak kenal siapa anak-anak kita, susah kita mendidik anak kita dengan cara berbeza. X ada passion dia, Y ada passion dia, Z ada passion dia, Alpha pun ada passion dia. Alpha besar-besar ni passion mana ni? Ini kalau bagi telefon ini, umur 7 bulan pun dia dah tahu password ayah dia. Tengok, dia bukan ingat nombor, dia tahu bentuk apa dia nak buka. Bagi telefon hak jenis tekan-tekan-tekan, dia tak tahu makhluk apa ni, kena tekan-tekan. Dia tahu hak touch screen saja. Itu pesen alfa, tapi kecil lagi tak tahu apa cerita. Tapi generasi Z dalam masyarakat kita, di kalangan anak-anak kita ni pesen mana tuan-tuan? Generasi Z. Yang paling tua agaknya umur dia 5 tahun paling muda umurnya 5 tahun. Z ni dia 3 benda. Yang pertamanya dia M, multitasking. Dia baca buku sambil tengok TV. Dia bawa kereta sambil baca WhatsApp. Dia buat kerja rumah sambil dengar radio. Dia makan sambil dia buat benda lain. Jadi kalau mak ni suruh anak tu makan sampai habis, jangan buat kerja lain, makan sampai habis, dia tak boleh fokus. Dia boleh fokus bila dia makan sambil tengok TV, baru dia fokus. Pasal basic dia macam tu. Jadi kalau kita tak faham anak kita sebagai ahli masyarakat dalam keluarga, maka kita akan gagal bertanggungjawab pada ahli itu. Kemudian dia yang kedua, dia selepas dia M, dia apa? Dia C, dia connected. Orang putih kata dia connected. Sebab generation theory ni daripada kajian-kajian sarjana di barat. Jadi dia datang dalam bahasa orang putih. Dia connected. Sekejap-sekejap dia nak check WhatsApp. Orang tulis apa kat dia, ada message tak? Padahal tak penting, tak jawab pun tak apa. Pasal hari Sabtu Ahad, usah kira lah orang nak kacau buat apa kerja. Kemudian dia nak tengok pula Facebook. Kawan dia masak apa tengah hari tadi? Dia tak masak-masak. Dia check orang masak apa, dia tak masak-masak. Itu dia connected. Bila dia asyik nak berhubung dengan orang, apa jadi? Dia letih, dia penat. Tadi multitasking, dia letih, dia penat. Akhirnya dia Z lah, nama dia pun generasi Z. Apa dia? Dia tidur bangun pukul 9 pagi. Generasi Z ni dia banyak tidur. Kalau nak ambil orang bekerja, tengok. Kalau generasi Z, awas. Ini suka tidur di pejabat. Z. Kemudian Y passion mana? Y tu tadi macam dia Thomas Edison sikit. Dia bijak, dia pandai, dia berilmu. Tetapi kebanyakannya dia hanya nak bertanya saja. Dia tidak cuba menjawab. Sebab dia Y tadi tu kan. Kalau dia kata saya nak pergi alam anda tengok wayang, mak kata tak boleh. Dia katanya kenapa tak boleh?
Jadi mak ni dengan generasi Y kena apa? Kena kata tak boleh dengan alasan. Tak boleh kata tak boleh saja. Kepada generasi X tak boleh saja tak apa. Ya, sebab generasi X mak kata tak boleh, dia diam, okeylah. Tapi generasi X tak boleh, kenapa tak boleh? Sebab kalau tak boleh hari Ahad dia nak hari Sabtu. Tak boleh hari Sabtu sebab bagi seorang dia nak pergi dengan kawan. Tak boleh pergi dengan kawan, dia nak pergi dengan kakak. Dia mesti nak sampai dia dapat. Itu generasi Y. Jadi tuan-tuan, itu simple saya bawa contoh dalam keluarga. Itu ahli masyarakat dalam keluarga. Tapi ahli masyarakat dalam masyarakat, kita duduk bercakap setelah kita tak tahu dah pesen mana. Yang pesen tanam pokok jenis daun, buah masuk dalam pagar rumah kita belakang ke, ataupun pesen parking depan rumah kita ke. Nah, ada lah tu suka tu. Macam-macam pesen ahli masyarakat. Tetapi bila kita mengakui hakikat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin masyarakat yang sangat menjaga hubungan baik antara sahabat dan ahli masyarakat, maka kita perlu akur kepada apa yang Rasulullah buat, kerana kita ingin menjadi orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sedikit kelemahan di kalangan kita sebagai ahli masyarakat, maka kita anggap itu satu perkara yang menjadi ujian pada kita, yang bukan sebab untuk kita lari daripada masyarakat. Dia anggap dia sebagai ujian. Dan itu mungkin boleh membentuk diri kita, boleh menjadi pengajaran kepada diri kita. Ya, sebab tanpa kita diajar oleh orang-orang di sekeliling kita, kita kurang muhasabah diri. Ya, saya pun teringat bila kita sebut soal keimanan, soal iman. Kita pernah buat satu ujian kepada anak-anak umur 8 tahun. Ustaz Irwan pun terlibat sama. Ujian bertulis kepada anak-anak seluruh Malaysia umur 8 tahun. Sebutkan rukun iman, sebutkan rukun Islam. Agak-agak kalau 8 tahun boleh jawab tak? Maknanya jawab dengan tepat lah. Okey, itu tengok kotak rukun iman ada 6 Ustaz. Kotak rukun Islam ada 5. Tahu dah jawapan ni. Ya, kalau hak 6 tu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada kitab. 2 lagi dia tak ingat. Tuan-tuan tahu dia jawab apa? Beriman kepada kodok dan todak. Lepas tu hak nombor 6 beriman kepada makhluk halus. Saya pun tak jadi ni, kena panggil interview. Panggil interview ke depan pula. Ketah jawapan kat sini, cerita. Macam mana beriman kepada kodok dan todak? Budak ni budak cerdik, tuan-tuan, IQ tinggi. Dia goreng juga kita. Dia tanya kita, dia tanya saya, Ustazah cuba bayangkan kalau kita beriman dengan sesuatu, kita nampak ada benda yang kita imani, kita tak nampak kan? Allah kita tak nampak. Kitab itu, Qurannya kita nampak, tapi wahyunya kita tak nampak. Mana? Jadi macam mana kita nak beriman dengan kodok ni? Saya nak tahu tu je. Usah duk ceramah kampung lah lain tu kan. Macam mana dengan kodok dan todak ni? Dia kata, kodok tu sebenarnya kita tak pernah jumpa. Kita tak pernah lihat, yang kita nampak tu semua katak. Dia pun tak pernah jumpa, dia tanya saya. Pernah jumpa? Betul lah, tak pernah jumpa. Jadi, dia nampak kita tak nampak dia. Sama juga dengan todak. Makhluk halus macam mana? Makhluk halus macam malaikat. Dia ada di sekeliling kita, dia nampak kita. Kita tak nampak dia. Ada dia kata makhluk halus. Dia tengok kita tak nampak. Ya Allah, ya Tuhan, pun nak pengsan saya pasal tu. Tak sanggup nak interview hak selepas ni. Takut pelik-pelik bagi jawapan. Tapi tahan juga interview ibu bapa pula. Suami isteri, kita interview. Anak kemudian. Tanya, cik, anak dah ngaji sampai mana dah? 6 kali khatam. Oh, dia umur 8 tahun 6 kali khatam, hebat lah. Tak sabar nak interview anak ni dah. 5 minit je saya suruh mak ayah keluar, panggil anak masuk. Surah Al-Hadid saya suruh dia baca. Tak boleh nak baca. Ni macam mana ni khatam 6 kali tak boleh baca surah Al-Hadid, bukan panjang mana. Saya tak pernah khatam, Ustazah kata dia. Habis tu ayah kata dah khatam 6 kali, bukan Iqra 6. Ayah itu gak Iqra 6 dengan khatam 6 kali. Kalau kita nak bicarakan soal iman, maka jauh lebih daripada itulah. Maka ahli masyarakat, tolonglah latih ya anak-anak Korea kita ini
yang mana ayahnya pun kena juga kita perhati, takut-takut menjadi satu persoalan kepada diri kita sebagai ahli masyarakat juga nanti yang tidak terjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita main peranan sebagai ahli masyarakat yang bertanggungjawab kepada anak-anak sekeliling kita? Allah Taala. Baik. Jadi apa yang disebutkan oleh Dr. Lee tadi mengenai generasi, beberapa level generasi yang ada dalam sekarang, yang kebanyakannya amat berkait rapat dengan zaman teknologi. Ya. So, teknologi canggih itu anak kita pun begitu canggih. Tapi dalam kecanggihan teknologi ataupun anak-anak kita zaman sekarang ni, tuan-tuan dan puan, dia tak boleh lari daripada konsep hukum hakam dalam usul fiqh yang saya duk mengajar tu. Tapi yang tu lebih daripada sumber perundangan syariah. Tapi dalam ilmu yang sama, ilmu usul fiqh, dia juga sentuh mengenai, dia panggil adwar al-ahliyah, level-level kelayakan seseorang. Yang mana level kelayakan seseorang individu muslim ataupun mukallaf, dia bermula daripada dalam kandungan lagi. Dalam kandungan lagi anak kita tu dah terkait dengan hukum hakam. Kemudian lahir, daripada lahir sampai sebelum memayis pun ada hukum hakam dia. Daripada umur memayis sampai sebelum balik pun ada hukum hakam dia. Dan apabila bermula baliknya seorang anak itu, sampailah dia mati selagi mana dia tak gila, okay, maka ia juga ada hukum hakam tersendiri. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, kehidupan kita ni dia tak boleh lari daripada kaitan dengan agama ataupun hukum. Baik, kita nak pindah balik kepada Ustaz Rizal. Kalau kita bercakap tentang konteks kenegaraan, kita ada pemimpin dan tak boleh disebut sebagai pemimpin kalau tak ada orang yang mengikut. Dalam konteks negara, kita ada kepimpinan negara. Kalau kita dalam menteri lah, ataupun di peringkat negeri, menteri besar ataupun ketua menteri. Dan di bawah itu dia ada rakyat. Jadi kita nak tahulah sikit sebanyak apa tanggungjawab pemimpin, apa tanggungjawab masyarakat yang memiliki pemimpin. Silakan. Baik. Soalan panah lagi. Terima kasih kepada Ustaz Wan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya pernah bincangkan topik ini 2 minggu sebelum pilihan raya umum yang lepas di TV Al-Hijrah dalam rancangan Assalamualaikum. Kita bincangkan perbahasan yang Allah letakkan tentang kepimpinan dalam Islam pada ayat ke-58 dan 59 surah An-Nisa. Tahu teringat balik Ustaz tanya. Saya bincang lama dalam raya lepas. Allah sebut dengan jelas kepada kita perihal pemimpin ini. Sebelum kita pergi dengan lebih detail insya-Allah, Allah perintahkan kepada sekalian kita. Allah sebut dengan jelas, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bihi. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul 'azim. Yang pertama, Allah panggil surat itu secara umum. Allah panggil innallaha ya'murukum. Allah perintahkan kepada sekalian kamu. Tak kira lelaki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, apa juga level kedudukan, Allah perintahkan supaya menyerahkan amanah itu ila ahliha, kepada ahli. Tuan-tuan, semua orang boleh claim aku layak. Macam Selangor, sini kira bawah Selangor lagi ni, walaupun border dengan nilai. Bila berlaku pemilihan yang kawasan masjid, termasuk dalam masjid saya di Bandar Seri Putra, Masjid Baru, atau surau-surau, waktu tu kita boleh melihat macam-macam situasi dan ragam manusia yang mula klaim dan dakwa diri akulah ahlinya. Sedangkan Allah meletakkan syarat. Apa ciri orang yang layak menjadi pemimpin ini? Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Apabila mereka menghukum di kalangan manusia, maka mereka menghukum dengan adil. Lagi satu, kena ingat, adil ini bukan atas timbangan kita, tapi adil ini adalah timbangan wahyu Allah. Apa yang dah ditetapkan dan dibenarkan oleh agama, maka ta'ala. Apa yang dilarang oleh agama, maka kena tinggalkan. Maka kalau nak klaim kita ini orang yang layak menjadi pemimpin, atau kita kata kita ahlinya,
maka kena tengok adakah kita mampu berhukum secara adil mengikut timbangan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam ayat yang seterusnya Allah panggil ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Para mufassirin ketika membincangkan ayat ini seronok tuan-tuan kalau tengok. Kenapa pada Allah dan Rasul Allah sebut atii'ullah, taat pada Allah, wa atii'ur rasul. Kenapa yang hujung kepada ulil amri bukan wa atii'u tapi wa ulil amri minkum? Kerana ketaatan kepada pemimpin tadi walaupun dia dah layak selayaknya, tapi mereka mesti tabik atau balik semula segala kerja buat mereka kepada Allah dan Rasul. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang tidak taat kepada khaliqnya, yang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka taat kepada Allah dan Rasul tidak berbelah bagi. Kita pun dah masyhur dalam satu hadis yang Nabi sebut, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulih atau kama qala. Nabi kata aku tinggalkan pada kamu dua benda, kalau kamu ikut dua benda ini lan tadillu abada, kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Apa dia? Kitab Allah, sunnati rasul. Maka yang nak mengaku sebagai ulil amri pemimpin pun mestilah diikat oleh ketetapan dan panduan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang Allah perintahkan wajib padanya untuk taat. Apa yang Allah larang dan suruh tinggal maka kena tinggal. Seronok kalau kita nak bincang benda ni, kita baca detail apa yang diceritakan oleh Al-Syahid Said Hawa dalam kitabnya Judullah Thaqafatan wa Akhlaqan. Dalam bab yang ketiga dicerita jihad dengan tubuh badan, dengan anggota. Dia menceritakan tentang tanggungjawab pemimpin itu dah. Apabila kita melihat satu kemaksiatan, satu kemungkaran yang bertentang dengan urusan Allah SWT, bertentang dengan hukum Allah, maka kena ditegah. Tapi dalam masyarakat kita, kita lihat pencegahan ini berlaku secara terpilih. Contoh, ambil contoh, saya tak pasti kat UC berlaku tak Ustaz, tapi ketika isu Cadbury popular tu tuan, tuan ingat isu Cadbury yang setelah diperiksa prosesnya yang panjang, maka didapati katanya ada DNA babi dalam tu. Maka setiap kali pesta Kongo yang saya nampak di UKM, JAKIM terpaksa buka booth JAKIM punya. Accident pula kat orang ramai explain ni sebenarnya ini bukan ada babi begini. Kita bab makan kita sangat menjaga, taat betul bab tu. Contoh, dua orang lelaki dan perempuan yang keluar berdating, bercumbuan, mereka lupa amaran Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mu'minun pada ayat yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dia lupa yang tu, dia keluar berdua. Yang perempuan minta kepada si lelaki tadi. Ini perangai masyarakat kita. Dia kata, awak saya nak coklat Cadbury. Lelaki dia pun tak boleh ada babi. Ni jalan pegang tangan, kebabian yang dia buat ni dia tak fikir juga. Man haram makan yang tu dengan pegang ni sama naik. Dia saya sebut tu orang marah, aku Ustaz kasar. Tak semua. Sama juga dalam orang yang mengaku sebagai pemimpin. Kenapa dalam memilih soal pelaksanaan syariat dan ketetapan Allah, kita pilih yang ikut yang tidak. Ingat pesanan kepada kita, orang yang nak menghukum dengan adil, Allah rakamkan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 208. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Shadaqallahul 'azim. Allah sebut dengan jelas, dan panggilan Allah ni subhanallah sangat indah. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman. Ini panggilan paling tinggi untuk orang awam macam kita. Nabi kategori lain lah, tapi kita orang awam bila ya ayyuhalladzina amanu, panggilan ni keluar paling tinggi lah tu. Contoh macam ni, Ustaz berapa tahun dah kahwin Ustaz? 15 insyaAllah. Saya sekolah pergi zaman juga. Dekat isteri panggil apa Ustaz? Nampak? Dekat isteri panggil saya. Kata lu Ustaz balik kerja di petang hari sampai depan rumah. Depan rumah tu katalah auto gate rosak, Ustaz panggil sayang, tolong buka pintu. Tuan-tuan agak siapa sambut? Isteri dalam rumah. Ya bang. Tapi cuba bayangkan kalau Ustaz panggil sayang, tolong buka pintu, yang menyaut isteri orang sebelah. Ya bang, ketahuilah olehmu Ustaz telah berkahwin dua. Sebab panggilan, lengkok suara, gaya bahasa khusus, berfokus kepada orang tu. Dan dia tahu itu panggilan untuk dia. Dan ayat ni Allah panggil orang yang sama juga, yang mengaku pemimpin, yang mengaku orang Islam, syarat dia mukmin. Allah panggil hai sekalian orang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah.
Cantik uslub yang Allah gunakan dalam ayat. Jadi kita tafsir lah sama dia. Baik. Allah kata apa? Udkhulu, asal kata dakhala, masuk. Tuan-tuan pernah kita tengok orang masuk pintu, dia masuk kaki saja. Dia ketuk pintu rumah kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk dia. Dia langkah kaki sebelah, tu diam saja. Kita kata kau ni apa? Masuk dah ni kata. Pernah tengok tuan-tuan? Kalau ada gaya dah balik. Kalau sebut masuk seluruhnya daripada kaki sampai kepala, kiri ke kanan, semua sekali. Maka bila Allah sebut udkhulu, masuk ayat amat, bila perintah dan hukumnya yadul alal wajib, maka hukumnya wajib. Masuklah kamu, ikutilah kamu, turutilah kamu Islam ini secara kafah, menyeluruh. Tak ada pilih-pilih lah. Dalam bab makan cara Islam, bab pakaian cara Islam, bab muamalah cara Islam, bab urusan kewangan cara Islam. Saya respect dengan salah seorang yang jaga kaunter bank, salah seorang pegawai sebuah bank rahsia. Tuan-tuan dicari di blog kat Rangi lah, komplek bank banyak. Bila sahabat saya pergi nak buka akaun bank, minta borang, sebut saya nak borang Islamik. Dia kata jangan risau, ni semua Islamik. Kawan saya tanya, kalau Cina datang, Islamik lah. Dia bukan tahu pun. Kata kenapa macam tu? Dia kata selagi saya duduk sini, saya nak kuliah tak pandai, saya bukan ustaz, saya baru nak start dia. Kuliah tak pandai, nak cerita lebih-lebih tak erti ustaz. Tapi kalau tiap-tiap orang datang, saya bagi dia supaya buat perbankan Islam, akhirat nanti Allah tanya, tahulah saya nak jawab, ini sumbangan saya ni ustaz. Kecil ke? Tapi dia tahu memposisikan tanggungjawab dia. Bawa syiar itu di mana-mana, tak berpilih. Kita dipilih bab makan cara Islam, tapi bab pakaian, bab hubungan seharian, bab adab dengan guru. Tuan-tuan, saya duduk depan, bukanlah kata saya bijak tak, tapi saya bawa buku. Dr. Nick saya dah sebut, saya salin. Saya marah, bukan marah lah, cuma nak bagi tahu ni pasal gerak. Tuan-tuan tengok saya buka, semalam forum orang cakap, saya salin. Ada dah semuka. Zaman kami mengaji dengan Syekh Nuruddin kat Derang ni tuan-tuan, kalau mengaji, ni ruang ni tak boleh ada ni, main duduk dekat. Lepas tu anak murid wajib bawa dua benda, yang pertama kitab, yang kedua pen. Tapi malam ni umum tak payah kitab. Tapi zaman sekarang canggih tuan-tuan, untuk guru bawa kitab anak murid tadi. Malam ni umum tak apa, tapi malam ngaji kitab, lepas tu kita tak laki. Terutamanya kitab-kitab kuning, kitab-kitab lampu, kena babik elok-elok. Tapi kita abaikan benda tu. Bab ngaji tak ikut pun cara Islam yang betul. Duduk sila tak boleh tuan-tuan dengan Syekh Nuruddin. Zaman beliau muda lagi cengih untuk mengajar. Saya ada kot 3-4 berkawatan nakal dulu. Dengan Syekh Nasri kami panggil balung, sama tak? Kita hanya memilih Islam sebagai tempat. Kalau tambahan benda yang lebih besar, orang yang mengaku pemimpin, kalau betul nak memimpin, pimpin cara Islam. Yang mana ketika rakyatnya susah, dia merasai kesusahan. Ketika orang yang menderita, dia merasai penderitaan. Kita buka dalam kitab sirah yang masyhur yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, menceritakan pilihan Nabi SAW ketika perang Khandaq. Orang Kedah panggil Barik, Arab panggil Khandaq. Ketika nak gali itu, kita pendekkan cerita. Ada satu masa sahabat dah terlalu lapar, dah tak larat sangat, ada satu batu besar yang tak mampu dipecahkan. Maka seorang sahabat naik bertemu Nabi, asalnya nak gali, nak bagi tahu perut lapar ya Rasulullah, tak ada kemakanan. Tapi sebab nak pecahkan batu, bagi tahu yang tu dulu. Maka ketika Nabi nak turun, dari riwayat menceritakan Nabi angkat jubah dan nampak Nabi sedang gantung batu di perut Nabi sebab nak menahan lapar. Menitik air mata sahabat tadi. Orang lain letih, tapi Nabi turun dalam Khandaq dan pecahkan batu. Tuan-tuan tahu umur Nabi masa tu berapa? Dari riwayat ceritakan oleh Syekh Safiur Rahman, umur Nabi 58 tahun, memecahkan batu yang sangat besar yang orang lain tak boleh pecahkan. 58 tuan-tuan. Kalau orang kita 58 kebanyakan, kalau bukan KPJ harus kita bentar. Pada usia begitulah Nabi buat kerja yang dilakukan oleh rakyat, sedangkan Nabi ini Habibullah, kekasih Allah. Tuan-tuan tanya balik diri kita, kalau betul nak menjadi pemimpin yang hebat, contoh ikutan tak ada lain. Fi Rasulillahi uswatun hasanah, itulah contohnya. Tapi bayangkan kita yang mengaku pemimpin ini, tak kira lah di level mana, dalam keluarga, masyarakat, negeri, negara besar mana sekalipun, bagaimana kita menjalankan tanggungjawab. Lupakah kita dalam satu hadis Nabi sebut, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadis itu panjang, saya confuse lah, Ibnu Umar ke Umar yang riwayat hadis tersebut. Tak pasti, anda tak ingat antara Ibnu Umar atau Umar, tapi anak dengan ayah lupa lah, confuse. Nama lebih kurang anak ayah. Tapi Nabi sebut setiap daripada kita ini pemimpin,
dan kita akan dipertanggungjawabkan ke atas apa yang kita pimpin. Tapi cuba tanya diri kita, duhai ayah, duhai suami yang saya kasih kerana Allah, bagaimana kita memimpin keluarga saat ini? Kalau kita pemimpin masyarakat, tanya diri kita, betulkah aku memimpin masyarakat mengikut cara yang Islam nak? Dan bukan kepimpinan itu kepimpinan terpilih, ada masa ikut Islam, ada masa buang. Tak boleh. Sebab Islam itu secara kafah. Dan berhenti-berhentilah tuan-tuan, saya nak ajak orang kata warisan. Sebab orang kata warisan ni bagus-bagus, insyaAllah. Berhentilah menyalahkan syaitan. Syaitan pun dah angin ni tuan-tuan. Sikit-sikit aku, sikit-sikit aku ni. Ayat Allah sebut jelas, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kamu ikut telunjuk jejak langkah syaitan, sebab dia musuh. Allah kata aduwwun mubin, musuh yang nyata. Musuh tak buat benda baik untuk kita dah. Nak lari mana lagi lah. Tapi kita suka menyalahkan syaitan dalam hal tertentu. Yang mana kita rasa begitu silap, nak bagi kita rasa betul, kita salahkan syaitan. Syaitan pun angin buat kita kadang-kadang. Maka cek balik. Kalau betul lah kita nak jadi seorang pemimpin yang nak bawa sunnah cara Nabi SAW, kena memimpin dengan betul-betul memimpin mengikut syariat Islam. Saya sebut dah tadi, saya nak bawa kisah ketika Nabi di pulau kan. Tuan-tuan, sebelum hijrah Rasul SAW, Nabi telah dipulaukan oleh orang Quraisy pada masa tersebut. Benarlah apa yang diceritakan oleh Ibn Hisham, mereka ini satu bangsa yang digelar sebagai jahlun murakkabun. Arab punya lembut tu tak? Jahlun murakkabun. Kalau terjemah ke Penang sedap punya bodoh piang. Arab memang punya lembut. Kalau tengok Kelantan jahil tukir. Maknanya sebodoh-bodoh masyarakat, mereka pulaukan Nabi hanya kerana Nabi bawa risalah La ilaha illallah, yang mana ada bertunang dengan kabilah Nabi dengan Banu Hashim, diminta putuskan pertunangan. Yang mana kahwin diminta bercerai. Mereka sekat segala urusan, sehingga dari riwayat menceritakan Nabi terpaksa makan pucuk-pucuk daripada pohon tamar. Tuan-tuan, daun pokok tamar ini macam daun sawit tu. Itu je yang tinggal. Saat itu juga Allah jemput pulang bapa saudara Nabi. Allah jemput pulang Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Nabi SAW tak putus asa, sebab Nabi tahu ditaklifkan. Inna hadha taklif wala tashrif. Ini adalah amanah, bukan kebanggaan. Nabi teruskan kerja dakwah walau dalam kesedihan. Nabi bergerak ke bumi Taif bersama Zaid bin Harithah. Setelah 10 hari di sana, Nabi nak meninggalkan bumi Taif. Sudahlah bangsa Quraisy lepas wafat saudara Nabi meninggal dunia, mereka memanggil hamba-hamba untuk menghina Nabi, mencerca Nabi. Sehingga ceritakan bagaimana Sayyidatina Fatimah menangis tiap-tiap kali Nabi balik, kerana penuh di kepala Nabi ini debu, kotoran, najis dan sebagainya dibaling oleh puak-puak Quraisy. Tapi Nabi sabar dan masih tenang. Kita orang kata sikit. Contoh, kita tak seliput sebelah naik atas jalan ni, koridor tepi ni sebelah di bawah, kita tengok tak pada itu seliput tak elok. Esok tak bagi surah apa kata. Nabi kena balik dengan najis ketika di kota Makkah. Pergi ke bumi Taif, tuan-tuan. Zaid bin Harithah menceritakan, demi Allah, aku mendengar bunyi percikan darah yang tumpah dan menitik di kaki Nabi. Tuan-tuan, mereka memanggil kanak-kanak dan hamba-hamba abdi, yang mereka ini kategorinya abdun habasyiyun, orang-orang hamba abdi kulit hitam yang tak ada nilai pada pandangan mereka. Duduk beriringan dengan Nabi, mereka ludah kahak di muka Nabi, mereka balik tulang-tulang unta di badan Nabi. Tapi Nabi tak mendoakan keburukan kepada mereka, sebab Nabi sedang bawa risalah. Walau diuji seberat itu, ini nilai yang ada sebagai pemimpin Islam. Saat ditekan, ditindas macam mana susah, Nabi tak berpaling daripada buat dan mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Tanya balik diri kita, kita jaga tak benda tu dalam konteks negara kecil kita di rumah. Isteri nak keluar rumah, pakaian yang menakutkan, kategori yang tabarruj. Kita buka kitab 40 hari akhir zaman Syekh Fahmi Zamzam cerita, Nabi detailkan siapa yang tak dapat ke neraka Allah. Kena tajuk kita dalam Ustaz. 2 golongan. Yang pertamanya pemimpin yang zalim, yang kedua wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nabi bagi perinci, mereka berjalan dengan lenggang-lenggok, di atas kepala mereka ada bonggol seperti bonggol unta. Tuan-tuan, saya jumpa benda tu ada jual di kedai orang ni. Memang dijual bonggol tu saja. Saya panggil fashion pakai sampah. Kan pakai sampah kecil letak dalam metal tu, dekat buatan kepala dilihat kepala. Elok lah. Itu yang berlaku. Isteri kita
kita baru pakai macam tu, baru pelik sikit, tak tutup aurat, kita nak tegur rasa tak kena. Aku tegur kau marah. Saya tak takut bini ustaz, cuma bini tak takut saya. Kira apa kita ini pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan, kena tegur. Anak-anak kita entah kawan dengan siapa-siapa, jantan mana tak tahu, kita biar juga. Pasal tak apa ustaz, budak-budak dia nak membesar. Eloklah, esok yang membesar perut. Tak pasal-pasal 9 bulan lepas tu dapat Datuk Seri, Datuk tak berseri ni. Malu nak tunjuk orang. Itu dalam konteks kerajaan kecil kita. Apatah lagi dalam kerajaan yang lebih besar, nak jadi pemimpin yang baik, tolonglah balik-balik dengan cara apa yang Nabi SAW sarankan kepada kita. Nak mengurus tadbir negara, nak mengurus tadbir keluarga, nak menguruskan apa juga selagi mana perlu ada kepimpinan, maka tidak dapat tidak. Idhafahnya sandarannya adalah Islam secara kafah, menyeluruh. Tak boleh ambil secara terpilih. Tak boleh. Sebab tu saya kata, kalau ada orang berniaga kat sini kan macam malam ni, macam-macam ada berniaga. Adik saya pun ada berniaga kat ujung. Hari Jumaat penuh orang berniaga. Dia berniaga, dia kata sunnah Nabi. Tak apalah, betul Nabi berniaga. Diceritakan Nabi pergi lebih daripada 13 buah pasar untuk berniaga. Tapi kenapa setelah azan pertama dilaungkan, ulama yang ambil kau yang sebut makruh urusan jual beli. Tapi selepas yang kedua haram, dia relax dia berniaga. Untung sahaja. Kalau saya khutbah tempat tu siap, pengumuman pertama sebelum khutbah, saya minta peniaga tolong tutup kedai atau saya tutupkan. Kalau saya tutup lain cerita lain. Sebab masih buat, dia mari meniaga di rumah Allah, adab dengan Allah tak ada. Kita biarkan begitu berjalan. Kita selaku pengurusi masjid contoh, kita ada contoh kuasa masjid, Allah tanya esok. Maka pemimpin, nak jadi pemimpin boleh, tapi pastikan dalam kerangka yang dibenarkan oleh agama. Apa yang bercalok kena buat, kena tolak. Cuma hati-hatilah, jangan sampai maki hamun, jangan sampai dicabut-cabut ke orang tu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seorang ajak orang ni kena ada hikmah, cara yang betul, yang baik. Hatta sampai berbantah-bantah, wajadilhum billati hiya ahsan, masih kena guna cara yang betul. Cuma cara yang betul itu bukan bermakna mengizinkan maksiat, tak. Selagi boleh kawan dengan ketetapan syarak dan agama, maka kawanlah. Tapi kalau dah melampau, maka boleh sampai tahap golongan-golongan yang melakukan kemaksiatan secara jelas dan konsisten buat jahat beristiqamah, boleh sampai tahap diperangi, seperti kisah qatalan murtadin yang berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar bagi golongan-golongan yang tak nak bayar zakat. Ini orang yang sedar tanggungjawab memimpin, maka dia akan ambil timbangan dan neraca yang Islam bawa. Susah ke senang, di atas ke di bawah, dia masih maintain dengan iltizam, bawa Islam secara menyeluruh. Kalau tidak, tak boleh. Jadi sebagai kesimpulan untuk pusingan ini, 15 minit lagi sebelum dapat surat cinta, kita pergi kepada kesimpulan. Masyaallah muslimin, kalau kita bicara tentang pemimpin, secara kesimpulannya 3 perkara. Yang pertama, gerakkan Islam itu di dalam diri kami. 1, mana kita menjadi muslim praktis, kita kena buat. Dan saya berani puji surau ni depan malam ni. 4 tahun lalu sebelum saya masuk PU ni, saya kuliah di sini, Haji Malik panggil masa tu, ada satu keluarga daripada Jepun yang memeluk Islam. Kita ingat 7 orang kan, suami isteri, anak 5 orang. Antara benda yang saya sempat sembang beliau, dia penulis skrip, jadi dia boleh cakap Melayu. Dia kata apa? Dia memang nak cari tentang Islam, tapi di Jepun yang mengajar tentang Islam, peraturannya tidak boleh orang Islam. So guru-guru sekolah Kristian yang ajar tentang Islam. Itu kat sana. Tapi dia kata, aku suka nak mencari benda itu pada tuan ni. Jadi kebetulan dapat rezeki mari sini, nak tulis skrip, dia sewa bernama rumah kat sini, dan dia mari dengar kuliah-kuliah kat sini. Malam saya datang, dia bercerita tentang kecenderungan dan selepas itu memeluk Islam. Sebab dia tengok qudwah yang ditunjukkan oleh orang sini. Siapa juga mari warna kulit beza, bangsa beza, diraikan, entertain sungguh-sungguh. Itulah adabnya. Nabi sebut, diceritakan oleh Mustafa dalam kitabnya Al-Wafi, Syarah At-Arba'in Imam Nawawi. Apa Nabi ajak pada kita? Perbincangan tentang memuliakan tetamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan tetamunya. Macam kisah yang Ustazah bawa tadi. Maka dengan suri tauladan yang baik, qudwah yang baik tadi orang ikut. Itu juga nilai yang patut ada dalam diri pemimpin. Tapi kalau kita contoh yang tak elok, macam apa mana ikut? Ayah, contoh. Ni kalau saya sebut orang marah lagi Ustaz. Ayah,
isap rokok kat sekolah. Cikgu panggil, ayah sambil jalan ke bilik guru, tak tangan rokok di tangan lagi. Sampai bilik guru, ya cikgu, apa kena dengan anak saya isap rokok? Oh, nak marah kena dia duduk tangan. Sama kok, kalau Palestin kena bom, sembang gegar kedai kopi. Aku kalau dapat Obama, orang pertama aku bunuh dia ni. Dah hidup sini. No, gerak di tangan dulu. Kita mulakan dengan diri kita. Yang kedua, semarakkan dia dalam keluarga. Bila kita mampu menjadi penuah, kita ajak mereka bersama, bimbing mereka bersama. Kerajaan kecil kita telah bentuk dengan baik. Barulah yang ketiga, ia berjalan dalam masyarakat macam mana Nabi tunjuk. Nabi sendiri digelar Al-Amin dalam keadaan masyarakat disebut sebagai jahlun murakkabun tadi. Kemudian Nabi pimpin keluarga, tengoklah akhlak Sayyidatina Khadijah, Masya Allah, orang-orang sekeliling Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Bilal Rabah dan sebagainya. Akhirnya Nabi bentuk dalam masyarakat, semua orang terpaksa akur dan mengakui itulah suri tauladan yang terbaik. Walau daripada mana agama mereka dan latar belakang, mereka iktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah nilai-nilai yang ada dalam diri yang kita jalankan kalau betul kita nak jadi pemimpin yang terbaik dalam kerangka Islam, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, itu yang dikupaskan oleh Ustaz Fiqh Izzat tentang konsep kepimpinan dalam negara, dan contoh yang paling utama dan paling besar adalah Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin. Tuan-tuan dan puan, dalam konteks kita negara di Malaysia, kerajaan Malaysia telah melaksanakan indeks syariah, dan dalam indeks syariah ni telah ada beberapa kita panggil komponen yang akan diindekskan, dan bulan 3 ni adalah pembentangan. Indeks ni maksudnya nak mengukur sejauh mana kerajaan Malaysia mengamalkan konsep kenegaraan berpandukan kepada syariat. Jadi istilah yang digunakan maqasid syariah, indeks syariah dan sebagainya. Dia ada yang ekonomi, ada yang perubatan, pendidikan, budaya dan sebagainya. USIM juga dapat 2 projek, iaitu tentang ekonomi dan juga perubatan. Nanti kita tunggulah bulan 3 punya pengumuman dari Perdana Menteri. Sejauh mana Malaysia menepati maqasid syariah dalam kepimpinan negara. Kita punya khalifah. Jadi saya nak teruskan kepada Dr. Ni, iaitu antara kaedah yang disebut dalam ilmu qawaid fiqhiyah, kaedah fiqh, iaitu tasarruful imam manutun bil maslahah. Tindakan polisi dasar kerajaan mestilah berdasarkan kepada kepentingan awam. Okey, itu sebagai asasnya. Jadi bagaimana kita nak kaitkan dalam kaedah fiqh ni dalam konteks kepimpinan negara kita sekarang? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Iwan. Lain kali kalau forum Dr. Iwan jadi moderator, saya tak nak ada jadi panel, jangan jemput. Pasal soalan dia susah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tak kiralah nama apa, untuk mengukur Quranic compliant ataupun untuk mengukur pengamalan yang konsisten dengan ajaran agama, indeks syariah dan sebagainya, yang paling utama ialah penghayatan kita sebagai seorang mukmin yang juga hamba kepada Allah dan juga sebagai orang yang bertanggungjawab kepada sesama manusia, sesama makhluk. Ya, jadi sebelum kita pergi lebih jauh dalam konteks kepimpinan negara, mungkin kita lihat dalam konteks kepimpinan keluarga dahulu. Ya, sebab hari ini ramai orang yang menunjukkan ataupun yang menuding jari kepada orang ibu salah, orang ini salah dalam soal kepimpinan, sama ada di pejabat, sama ada di peringkat Korea, sama ada di peringkat daerah ataupun di peringkat negeri, sehinggalah kepada peringkat negara. Tetapi tanpa sedar rupanya di peringkat keluarga itu sendiri pun pemimpin sudah gagal menjalankan amanah dan tanggungjawab. Ya, jadi kalau kita gagal di situ, kemungkinan besar juga kita akan gagal menilai kepimpinan orang lain. Jadi saya bawa contohnya Salman Al-Farisi, ataupun namanya sebelum memeluk Islam iaitu Uzbek. Beliau adalah seorang warga Iran, anak seorang Majusi yang taat kepada agama. Orang Majusi sembah apa? Sembah apa dia? Sembah api.
Ya, jadi itulah yang Uzbek ataupun Salman Al-Farisi ini lakukan kerana ayahnya orang Warak. Dia orang yang taat pada agama, tapi agama Majusi. Itulah juga yang dibuat oleh Salman Al-Farisi. Tetapi beliau adalah seorang yang sentiasa bertanya kepada diri sendiri, betul ke apa yang dia buat? Ya, sehingga dipendekkan ceritanya panjang, dipendekkan cerita, akhirnya dia menjadi seorang Muslim dan menjadi orang yang rapat dengan Nabi. Hari ini kita cerita pasal Nabi lah. Dia rapat dengan Nabi, sehingga Nabi melantik dia menjadi seorang governor di satu wilayah, yang mana ada riwayat kata gajinya 3,000 dirham, ada yang kata 5,000 dirham. Tapi kerana Salman Al-Farisi ini daya kepimpinan yang sangat tinggi, belas kasihannya yang sangat tinggi kepada kemaslahatan ahli masyarakat, 1 sen pun dia tak ambil gaji. 1 sen pun dikata 3,000 dirham ke 5,000 dirham ke, 1 sen pun dia tak ambil. Semuanya diberikan kepada orang-orang di bawah kepimpinannya yang memerlukan kepada wang ringgit. Jadi apa yang dia lakukan? Macam mana nak hidup? Gaji 1 sen pun tak ambil. Di tangan dia sentiasa ada 3 dirham. Ya, 1 dirham dia buat makan minum, 1 dirham lagi dia belinya kulit pohon tamar, dia ubah-ubah kraftangan tu jadi cantik, jadi mangkuk cantik, dia jual, dapat 3 dirham. Setiap kali duit dia tinggal 1 dirham, dia beli lepas tamat, jual dapat 3 dirham. Itu saja wang dia untuk dia hidup. Tinggal 1 dirham lagi, tuan-tuan agak-agak dia buat apa? Dia beli apa? Gaji 3,000 atau 5,000 dirham tadi dia tak puas hati. Takut-takut ada seorang dua yang tak dapat agihan daripada 3,000 atau 5,000 dirham tadi. Orang yang susah, yang memerlukan pada wang tersebut. Jadi 1 dirham tadi dia sedekah lagi. Tak puas hati, takut hak tadi tak cukup. Itu kualiti kepimpinan seorang pemimpin Islam yang wajar kita sanjung. Kalau cerita pasal Rasulullah tak payah cerita. Ustaz dah cerita panjang lebar. Cuma Ustaz tidak menyentuh soal bagaimana Rasulullah diuji sebagai pemimpin. Ya, kebanyakannya cerita Rasulullah memang seorang yang menunjukkan qudwah hasanah yang sangat cemerlang pada kita. Tetapi bagaimana, adakah Rasulullah tak pernah diuji langsung sebagai pemimpin? Ada fitnah pada keluarga Nabi. Ingat cerita bagaimana Rasulullah pulang bersama dengan ahli rombongan, termasuklah Aisyah radhiyallahu anha yang pada ketika itu ramai-ramai isteri Nabi cabut undi siapa boleh ikut Nabi pergi ke peperangan Bani Mustaliq. Ya, dapat kepada Aisyah. Aisyah lah kena ikut. Selepas selesai perang, nak balik ke Madinah, Aisyah ni dia duduk atas tandu. Tahu tandu? Ya, orang usung dulu. Tapi Aisyah pada masa itu sangat kurus. Ya, kurus sangat. Sebab pada ketika itu kehidupan Rasulullah susah. Ya, dan kemarau pun panjang pada masa itu, makanan kurang. Jadi Aisyah duduk atas tandu, orang tak rasa ada orang ke tak ada orang, sama saja. Jadi bila dikatakan berhenti di satu tempat di antara Mekah dan Madinah, untuk dia untuk hajat, untuk berehat dan sebagainya, Aisyah turun buang air. Kemudian Aisyah balik sebelum baru sedar kalung dia tertinggal kat mana. Dia pun turun balik nak cari. Orang tak sedar dia turun kali kedua. Orang nampak dia masuk tadi, kali kedua turun tak sedar. Tahu-tahu rombongan dah pergi. Datang Aisyah tengok tak ada siapa. Aisyah itu datang, dia bersandar di sebatang pokok, tertidur di situ, dan dia tersedar apabila dia mendengar seseorang menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang sebut itu? Safwan bin Mu'attal As-Salami. Seorang juga ahli rombongan yang duduk di belakang. Dia baru sampai ke tempat itu, tengok-tengok Ummul Mukminin sebab nikab Aisyah masa itu terbuka. Dia nampak Aisyah cepat-cepat tutup muka. Kemudian Safwan suruh tunggangan dia ni duduk supaya Aisyah boleh naik. Dia tak bercakap apa pun, hanya kalimat itu tadi saja yang bunyi. Ya, Aisyah pun naiklah, dia pun tariklah dengan tali, berjalan sampailah bersama dengan rombongan tadi, dapat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Katanya Aisyah mempunyai hubungan sulit dengan Safwan bin Mu'attal As-Salami. Itu fitnah kan? Fitnah ini kepada siapa? Kepada seorang pemimpin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi sebagai seorang Rasul, sebagai seorang pemimpin masyarakat yang adil, Nabi percaya tak kepada fitnah itu. Ini fitnah antara orang munafik dan juga isteri baginda Aisyah radhiyallahu anha. Semua orang bercakap pasal soal ini. Aisyah tak tahu sebab Aisyah tak sihat. Balik daripada situ Aisyah duduk di dalam rumah. Dia tak sihat, terbaring saja. Dia tak tahu
sedar ialah Rasulullah tidak semestinya seperti biasa. Rasulullah tak mandi dekat, walahan kami sakit. Ya Rasulullah tanya khabar tentang Aisyah melalui orang lain. Tak tanya terus pada Aisyah, walahan duduk satu rumah. Aisyah kecil. Ya, jadi Aisyah minta izin dengan Nabi nak balik ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya Aisyah. Jadi Nabi izinkan, dia pun baliklah. Ya, suatu hari dah beberapa lama dia rasa sihat sikit, mak sedang dia nak bawa dia jalan. Tak silap saya namanya Ummu Mistah. Ustaz betul kan kalau saya salah? Ummu Mistah. Ya, jadi dia ni bawa lah Aisyah jalan-jalan. Entah macam mana Ummu Mistah ni tersepak batu, dia melantah. Dia cakap apa? Celaka anak aku Mistah, kata dia. Celaka, dia kata anak dia nama Mistah tu, dia kata celaka. Aisyah marah. Kenapa kau celakakan orang yang bersama dengan Nabi dalam perang Uhud, kata dia. Kan mana boleh nak celaka orang macam itu? Ummu Mistah kata, kau tak tahu cerita Aisyah. Aisyah kata, cerita apa? Cerita engkau ini orang berkata macam-macam dah dengan Safwan bin Mu'attal As-Salami yang buat ceritanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Gini. Aisyah terduduk mendengar apa yang diceritakan oleh Ummu Mistah tadi. Patutlah dia kata anak dia celaka sebab anak dia percaya kepada cerita daripada Abdullah. Ya. Jadi Aisyah pun balik ke rumah, lagi dah sakit. Ya, duduk fikir pasal soal fitnah. Nabi pun tak jenguk pada ketika itu. Dan akhirnya suatu hari Rasulullah datang ziarah Aisyah. Rasulullah kata, "Amma fa'lu ya Aisyah." Dan kalaulah engkau betul, Allah akan tunjukkan yang betul. Tapi kalaulah engkau salah, kata Nabi, bertaubatlah kepada Aisyah. Aisyah ni tengok pada ayah dia Abu Bakar. Apa katamu wahai ayahnya? Abu Bakar kata, tak tahu nak kata apa. Dia tengok umur rumah mak dia, apa katamu wahai ibu? Tak kata apa. Aku pun tak tahu kata umur. Dia cakap Melayu maksudnya. Jadi Aisyah kata, tak ada siapa pun yang boleh mengatakan Aisyah itu benar. Tak ada siapa. Jadi Nabi dapat ilham nak tanya pula pandangan Usama bin Zaid, nak tanya Ali bin Abu Bakar. Usama kata, engkau daripada orang baik, ahli keluarga engkau daripada orang baik-baik, sudah tentu ini tidak berlaku, kata Usama. Tanya Ali bin Abi Thalib, Ali kata apa? Kalaulah benar berlaku, ramai lagi orang nak Nabi, kata dia. Tak usah duk risaulah, kami bukan risau tentang itu. Satu-satunya orang yang boleh confirm ini kata Ali adalah Barinah. Siapa Barinah? Pembantu Aisyah. Nabi pun pergi pula menghadap Barinah. Engkau rasa betul ke cerita Aisyah? Barinah kata, dalam lama aku duk jaga Aisyah, hanya satu sahaja keburukan Aisyah yang aku kesal, kata dia. Satu sahaja Aisyah berdosa dengan aku. Apa dia Nabi tak siapa ada nak dengar? Dia kata suatu hari aku uli tepung, aku minta Aisyah tolong jaga tepung ni sebab aku nak pergi ke bilik air. Tolong jaga tepung ni jangan sampai dipatuk burung, kata Barinah. Aisyah ni rupanya kalau baca sirah dia seorang penidur. Tahu penidur? Dia mudah tidur. Tak ada dalam masjid ni, tak ada orang tidur, alhamdulillah. Jadi duk jaga tepung dari lama yang Barinah pergi, tertidur Aisyah. Apa jadi dia kata tepung? Datang burung makan. Itu sahaja wahai Rasulullah, doa Aisyah dengan aku. Kerana tepung yang aku tinggalkan di atas amanahnya itu dimakan burung. Lain tak ada. Terdiam Nabi. Cuma padahal antara Abdullah dengan isterinya itu pun Nabi clear siapa yang betul, siapa tak betul. Dia jadi kata Aisyah kepada Rasulullah, hanya Allah saja yang boleh betulkan, yang boleh membuktikan aku ini betul. Apalagi aku boleh buat fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma qasab. Dan ketika itulah turunnya wahyu sebagaimana disebut dalam surah An-Nur ayat 11 hingga ayat 21 yang mengatakan bahawa Aisyah itu sesungguhnya suci. Dan janganlah engkau mengikut jejak langkah syaitan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita moralnya di sini ialah tuan-tuan sekalian, setara Nabi itu pun Allah uji dengan fitnah kepada ahli keluarga. Nabi adalah seorang pemimpin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam konteks masyarakat kita, dalam kita nak menjadi pemimpin yang baik, pemimpin amanah, pemimpin bertanggungjawab, ujian-ujian begini datang pada kita.
pasal pemimpin yang besar. So cerita kita dalam konteks ahli masyarakat, pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat. Ya. Jadi lihatlah beberapa ciri-ciri kepimpinan Islam yang perlu kita fahami, kita betulkan dalam diri kita. Yang pertama, pastikan kalau kita nak bina kepimpinan Islam dalam masyarakat, dalam negara kita, pastikan masyarakat dan negara itu sifatnya Islam. Beratus definisi ataupun makna apa itu negara Islam. Ada yang kata cukup kalau rakyatnya majoriti Muslim, ada yang kata cukup kalau undang-undangnya Islam, ada yang kata cukup kalau pemimpin utamanya beragama Islam, ada yang kata cukup kalau undang-undang asal tempat itu undang-undang Islam, walau sekarang tak Islam lagi. Macam-macam definisi. Ya, kita nak ambil hak mana, selalunya orang akan pilih ikut hak dia nak. Jadi tidak mengikut rangkuman daripada maksud yang menyeluruh. Ya, sebab itu susah. Kalau kita nak kata Malaysia ini negara Islam, definisi siapa kita guna, itu kita kena jawab. Ya, sebab banyak definisi tidak menggambarkan Malaysia negara Islam. Sebab ada faktor-faktor yang tidak dapat disempurnakan, jadi tidak cukup. Tapi tengok definisi yang ringan, cukup. Ya, jadi itu satu perkara. Dan juga ciri-ciri pemimpin kita. Yang pertamanya mestilah ada 5 perkara yang saya rumuskan daripada beberapa pembacaan. Semuanya I belakang. Yang pertamanya adalah ilmu. Pemimpin kita mesti orang yang berilmu. Dalam konteks Islam kita lihat Rasulullah orang yang tidak ada batasan kepada ilmu. Jadi dalam konteks kita hari ini nak pilih pemimpin kita, nak jadi ahli yang mewakili masyarakat, jangan pilih orang macam mana hak buta huruf. Pergi ke parlimen bersidang duduk tidur, dapat allowance. Pergi meeting ke parlimen dapat allowance. Ya, pergi 6 bulan penuh. Maknanya dalam tempoh 6 bulan tu dia mesti hadir sekurang-kurangnya sekali. Dapatlah allowance-nya setiap kali mesyuarat. Ya, jadi ada yang tak pernah mari Ustaz, 6 bulan tak pernah mari, dia tahu dah 2 hari lagi genap 6 bulan, maka sebelum genap 6 bulan datanglah sekali. Tu pun mari tidur, dapat allowance. Claim mileage lagi. Ya, jadi bila pemimpin itu nak membawa suara kita? Ya, sebab apa dia tak boleh membawa suara? Sebab dia tidak ada ilmu. Itu yang pertama, ilmu. Kemudian yang kedua adalah ingat. Ya, pemimpin Islam kualitinya mesti orang yang sentiasa sama ada dia beringat ataupun dia ingat dengan tanggungjawab ataupun dia sentiasa memberi ingatan kepada orang-orang yang dia pimpin. Ya, kemudian yang ketiga dia mestilah ada iltizam. Dia mesti ada komitmen. Dia nak macam mana, apa yang dia nak capai. Itu dia mesti bawa. Kemudian A yang keempat ialah dia mesti istiqamah. Dia mesti buat apa yang dia mahu buat itu sehingga dia berjaya. Kemudian yang terakhir adalah ayat berdiri. Tak ada lah ayat, 4 je lah. Yang kecuali orang nak bagi satu. Ya, cukuplah itu. Ilmu, ingat, iltizam, istiqamah. Maknanya rangkum semua sebagai hamba abdi, sebagai orang yang kuat, sebagai seorang yang hebat, sebagai seorang yang mempunyai kesedaran yang tinggi. Maka itulah pemimpin kita. Ambil pemimpin masyarakat, ambil pemimpin seorang, orang yang ada 4 ayat, insya-Allah. Allah Ta'ala. Baik, tuan-tuan dan puan, begitulah 2 pusingan telah dikupas oleh dua orang kita. Dan sebagai pelengkap pada 4 ayat yang sebelum Dr. Ni itu, yang paling bagus kalau pemimpin tu namanya ayat ke depan, macam Irwan. Tidak, buat no, kuat. Baik, jadi saya dapat kelainan sikit tuan-tuan. Sebelum kita minta dua panel kita bagi kesimpulan, saya nak buka satu soalan kepada tuan-tuan dan puan, satu sebab kita masa pada 9:30. Kalau ada, tak apa, yang jom, yang tak ada kaitan dengan tajuk kita apa, ni open dalam konsep view. Nah, silakan. Boleh kuat sikit soalan. Kan nak pakai mic, yang tolong ulung mic ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana pembicaraan ini daripada panel sendiri dan saya sendiri rasa berhajat. Dan sebelum saya itu saya ucapkan tahniahlah kepada panel
ada pakat ke senondong tu, pink tu, mungkin ada nak support queue putih ke apa ke. Okey, soalan saya kepada Dennis dan kawan-kawannya doktor, dalam agak-agak doktor lah dalam masalah penyakit masyarakat, penyakit keluarga, penyakit negara tu, agak-agak apa solusi terbaik agak-agak ni? Apa kena the strongest spot yang boleh kita implementkan dalam keluarga dan diri kita, dan masyarakat dan surau apa? Yang paling kecil lah tetap yang pimpin negara lah, paling kecil kita dan keluarga kita dan diri kita. Apakah agak-agak yang sebenarnya mudah tak selesai kita boleh rasa boleh terapkan dalam kehidupan? Masalah saya dengar macam fitnah yang berlaku dengan Rasulullah itu yang memang hebat lah. Fitnah Aisyah tu mungkin ibu-ibu boleh rasa lah bagaimana suami dia keluar duduk pada kopi tu, dah janda pula, bukan minum air je, bukan mesti kita minat janda, kerana kopi janda buat sedap. Okey, wallahu. Okey, jadi insya-Allah jawapan yang akan diulas oleh Kanya tu merangkap kesimpulan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya bagi tahu pada pengerusi Ustaz Izzat jawab soalan, buat kesimpulan. Pasal saya baru lepas. Tak tahu orang tanya soalan, tanya pada saya. Lagi dah dijawab. Itulah nasib jadi panel. Jadi, ialah kita banyak bercakap soal latar belakang masalah, soal situasi semasa. Jadi sebenarnya apa yang penting pada kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Ya, dalam soal kepimpinan, yang paling mudah pada kita, yang paling dekat dengan kita adalah kepimpinan dalam keluarga. Ya, saya pun rasa terpukul dan terkesan dan terkilan dan terkejut dan terperanjat dan banyak lagi. Ya, apabila kita melihat dalam masyarakat kita hari ini soal masalah suami ataupun ayah dalam menunaikan tanggungjawab kepada keluarga itu sahaja pun sebenarnya sudah tidak tertunai dengan beramanah, dengan bertanggungjawab. Jadi kita nak cerita soal pemimpin yang menjaga 28 juta ahli masyarakat sudah tentulah lebih lagi daripada itu. Ya, amanah dan juga tidak bertanggungjawabnya kita kalau sebenarnya kita lalai. Jadi dalam soal kekeluargaan, saya melihat hari ini ibu-ibu lah contohnya. Ya, kalau dalam soal pembahagian pusaka kepada anak-anak, dia dah cakap siang-siang dah, lelaki dapat satu, perempuan dapat separuh. Tanpa pernah dia menyebut lelaki dapat satu dengan syarat. Ya, dia menunaikan amanahnya, iaitu yang pertama dia mesti begini. Dia bertanggungjawab kepada ibu bapa, kemudian bertanggungjawab kepada adik-beradik, bertanggungjawab kepada cucu, bertanggungjawab kepada anak saudara. Dia itu peranannya sebagai seorang wali dalam keluarga, bukanlah datang masa akad nikah dalam masa bahagi saka saja. Ustaz faham bahagi saka? Harta pusaka. Masa tu dia marilah. Dengan akad nikah mari, tak mari masuk surat khabar 3 hari berturut-turut surat khabar harian. Mana wali ni mari anak-anak kahwin? 3 hari tak dapat dikesan boleh kahwin pakai wali hakim. Ya, tetapi berapa ramai atuk-atuk yang tidak pernah menafkahi cucu-cucunya, sedangkan anak lelakinya itu tidak bertanggungjawab kepada anak-anak. Bukan dalam soal memberi wang, tapi dalam soal memberi ilmu, dalam soal membimbing, dalam soal menjaga kesihatan, dalam soal memberi jaminan keselamatan sebagai contoh. Ya, isteri tak reti bawa kereta, suami ni bawa, ada isteri tu pergi jaya nila. Kalau tak bawa isteri ni bawa kereta, selisih kalori mati selalu. Start balik semua dah selisih kalori mati. Kereta ni tak berani, tak reti, tapi suami tak bawa. Terpaksa dah pergi isteri. Itu contoh. Berapa ramai bapak saudara yang tidak pernah melihat anak saudara dia yuran SPM pun tak bayar lagi pasal tak ada duit. Sedangkan anak saudaranya itulah anak kepada saudara kandungnya. Dan maknanya saudara kandungnya itu perempuan, dia kena tanggung. Tapi tidak ada yang peduli. Ya, wanita ataupun ibu dia nak menanggung anak-anak dalam keluarga, dia tanggung satu jenis anak saja yang wajib pada dia. Kalau tengok indikator keluarga Islam wilayah ataupun Selangor ataupun Negeri Sembilan sama saja. Siapa anak yang wajib nafkahnya ditanggung oleh ibu saja, ayah tak payah. Dia macam dalam kelah lah Ustaz. Kalau soal kan dia jadi tengok bawah lalu. Tengok apa tak tahu nak tengok kitab ni tak. Siapa? Anak yang mana? Anak nombor 2? Anak bongsu? Anak nombor 3? Tak, ini ajaran sesat. Anak luar nikah sahaja, di bawah tanggungjawab ibu. Tak ada wali, dia ada wali hakim saja.
Yang anak yang bukan anak luar nikah semuanya di bawah negara. Jadi tanggungjawab itu sebagai pemimpin dalam keluarga mesti disempurnakan, tapi hak itulah yang tidak sempurna. Ya, jadi yang satu, kalau katalah di kota warisan ada 300 keluarga, kalaulah 250 tidak sempurna, 500 saja sempurna. 250 ini dia jadi pemimpin dalam keluarga yang tidak amanah, dia jadi ahli masyarakat yang tidak amanah, dia jadi orang tidak amanah kepada Allah, dia jadi orang ataupun rakyat yang tidak amanah kepada pemimpin. Jadi di situ punca masalah. Jadi mungkin akan datang masjid ataupun surau ini boleh buat program lain, memperkasakan wali lah. Ya, supaya kota warisan menjadi pencetus kepada pemerkasaan wali di kalangan umat Islam di Malaysia. Lepas tu lain-lain tempat akan buat. Ustaz Irwan ada boleh memberi idea dan juga kepimpinan dalam soal itu. Tapi ini memang berlaku di Malaysia ada saya kira. Di tempat lain Masya Allah, Allah. Jadi solusinya apa? Dia balik kepada 4 perkara tadi juga lah. Sebenarnya itu yang saya sebut, ya, ilmunya, ingatnya, iltizamnya dan juga istiqamah itu terpakai kepada semua keadaan, kepada ketua keluarga, kepada ketua masyarakat, kepada pemimpin negara. Ditambah semua lagi Irwan dan Izzah. Allah Akbar. Bismillah. Baik, secara ringkas insya-Allah kesimpulan pada malam ini suka untuk saya sebut sebagai peringatan khusus untuk diri saya dan kita semua. Bila bincangkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun malam ini kita bincang dari perspektif yang berbeza. Biasa lebih kepada perihal batang tubuh Nabi, tapi ini kita lebih fokus soal kepimpinan, bagaimana Nabi pimpin diri, keluarga dan masyarakat. Maka saya nak bawa 3 perkara sebagai kesimpulan secara ringkas. Apa plan of action yang kita boleh buat selepas malam ini? Dengar macam-macam. Yang ada tadi semua saya catat 3 muka. Bila nak ulang balik tak tahu lagi catat. Tapi secara ringkas 3 perkara ini boleh kita lakukan sebagai plan of action. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat dan kebaikan setelah kita mengetahui segala-galanya apa yang kita bincangkan malam ini tentang kepimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, memimpin diri dengan kuncinya pada menjaga ibadah. Satu. Kita sebut dan Nabi tadi macam kisah yang saya bawa. Dari segi peribadi menjaga salat sampai bengkak kaki Nabi SAW. Kemudian Nabi menjaga ahli keluarganya tidak terus menyalahkan Aisyah seperti kisah yang saya bawa tadi. Menjaga masalah masyarakat juga tidak membenarkan untuk terus mengatakan Aisyah betul, Abdullah bin Ubay salah, walaupun kita tahu siapa Abdullah bin Ubay. Ya Allah janji golongan munafiqun ini tempat mereka fil darkil asfal, tempat paling bawah dalam neraka Allah. Itu tak apalah, biar dia dengan Allah. Tapi asas utama nak bentuk diri menjadi pemimpin hebat, jagalah ibadat, yang paling tidak ibadat khusus namanya salat tadi, itu satu. Maka balik ni boleh buat senarai saya muak lah. Saya buat dengan anak saya, tuan-tuan nak buat boleh buat tak lah. Saya lukiskan bentuk mancis mengikut rakaat salat. Buat kepala je ni dia. Semayang subuh 2 rakaat, tarik tangan kau ni 1, bawah 1, 2 batang mancis, 1, 2. Zuhur 4 rakaat, kau ni pula 1, 2, 3, 4. Masuk maghrib 3 rakaat, 1, 2, 3. Nak cukup isyak pula tarik ikut sini pula 1, 2, 3, 4. Baru cukup jadi manusia. Ditinggal satu semayang, saya tak masukkan garis tersebut. Bagi tahu pada dia, kakak tengok kakak tinggal satu waktu salat. Abah balik surau, kakak tak salat lagi. Agak-agak kalau kakak hidup cacat kaki tak ada sebelah nak dah. Anak abah cacat tak cantik. Anak saya kecil kita bawa sutarika. Yang sulung. Yang nombor 2 baru setahun lebih, masa 2 tahun. Saya sedang cubalah bicara ikut ayah saya. Dia tak ramai tu kan 14 orang. Satu mak tu saya cubalah tengoklah dandan salat. Baik. Yang pertama jaga yang kedua, kita ajar buat benda yang simple dan ringkas. Jaga salat paling tidak untuk jadi diri yang lebih baik. Dalam konteks keluarga, jaga 3 benda: amalan, lisan, perbuatan. Itu dalam konteks keluarga. Poin kedua. Kalau betul nak jadi pemimpin baik, jaga amalan ahli keluarga kita ini, bagi mereka juga salat macam kita. Kemudian jaga lisan mereka, pastikan mereka bertutur dengan qaulin karim, kata-kata yang mulia macam Nabi ajarkan kepada mereka. Hantar berdepan dengan situasi yang penting seperti kisah Sayyidatina Aisyah tadi, masih berkata yang baik, tak fitnah, tak maki hamun, tak mengamuk dan terpasang. Yang ketiga pada perbuatan, biarlah kita dahulu ibu dan ayah menjadi kedua. Kalau kita melihat bangun subuh, anak tengok hari-hari.
Kalau kita sendiri sembahyang tak berjemaah di masjid, anak tengok orang, maka mereka akan mengikuti apa yang dibuat oleh orang-orang yang terdahulu, iaitu ayah dan mak mereka. Itu 3 benda tu, amalan, lisan dan perbuatan. Yang terakhir, kita bawa perubahan. Kalau dah diri dengan solat keluarga dengan ALP tu dalam masyarakat, kita cuba budayakan 3S ni dulu, supaya adanya pertautan antara jiwa dalam masyarakat. Kalau ada hadis yang saya bacakan tadi, nombor 1 Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Mereka ini memuliakan jiran dalam kerangka agama. Saya simpulkan ringkas 3S. Senyum-senyum bagi banyak sikit, jumpa orang senyum. Yang kedua, salam pada lisan dan perbuatan, lafaz Assalamualaikum. Kemudian jabat tangan, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Kemudian sapaan, tanya khabar, tegur dia, supaya ada rasa mahabbah sesama kita. Bila sama-sama sayang, sama-sama suka, kelak kita nak melaksanakan benda-benda yang lain selepas itu. Apa juga perubahan nak bawa dalam kerangka agama, mudah-mudahan ia menjadi lebih mudah. Saya berani sebut begini sebab apa? Ketika saya duduk di pondok dulu, cerita umur saya 14 tahun. Saya budak nakal, tuan-tuan. Anak lelaki sulung, atas kakak seorang, saya abang sulung. Adik bawah belenggu-lengguk, tuan-tuan. Nakal sikit abang. Ayah saya mengajar, anak tuan-tuan bagus ni duduk tu. Saya berlari kat luar. Bukan atas koridor tak, tebing koridor. Tu dulu. Sekarang tak buat, tuan-tuan, tak boleh bijak saya sendiri. Jatuh nanti. Tapi bila saya masuk pondok, terpaksa 3.30 semua orang bangun. Saya masih mandi dah lah, mandi air telaga. Lepas tu duduk sandar kat tiap orang baca Quran, buat berajuan balik. Kita jadi terpaksa itu. Bila ia telah menjadi budaya, lama-lama kita selalu lekat. Lepas tu bukan tak kena bangun 3.30, nak buat apa pun boleh dah, sebab ia telah menjadi budaya. Maka bentuk dalam diri, implement dalam keluarga, dan insya-Allah kita bentuk dalam masyarakat kecil kita. Mudah-mudahan bawa manfaat yang baik dari Allah, yang kurang, yang lemah daripada diri ini. Terima kasih kepada pihak Surah Al-Hijrah. Mudah-mudahan saya doakan surah ini cepat dapat masjid. Saya sama besar dalam masjid tempat saya lah. Cuma belum masjid lagi, insya-Allah. Terima kasih juga kepada semua jemaah yang sudah hadir mendengar celoteh saya di hadapan. Terima kasih kepada 2 orang guru di hadapan ini, guru kepada isteri dan guru kepada saya juga. Mudah-mudahan adalah manfaat kebaikan. Saya mohon ampun dan maaf mana yang silap. Panjang umur kita jumpa lagi. Kalau ini perjumpaan terakhir, mudah-mudahan kita bertemu semula di syurga Allah Azza wa Jalla. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada P. Ustaz Izzat, Dr. Nisrida dan pihak Surah Al-Hijrah Kota Malaysia mengucapkan terima kasih kepada ahli panel kita di atas kupasan yang menarik pada malam ni. Dan saya tidak mau juga komen panjang. Poin lah daripada saya, selain daripada sunnah ataupun qudwah yang kita boleh ambil daripada Rasulullah SAW dan juga sunnah para sahabat, maka sunnah yang boleh kita ikut adalah sunnah Perdana Menteri kita. Betapa baiknya bukan derma pun boleh balik. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang buruk itu datang daripada diri kita. Aku